Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang berhormati Fadilatul Imam Tan Musi Dasuh Jatuh Kuasa Surau Al-Mukhlisin, para ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah izinkan kita untuk hadir ke rumah Dia, dan Allah telah berikan kepada kita keberkatan masa, iaitu Allah Ta'ala pilih kita untuk dapat menunaikan solat secara berjemaah. Kemudian kita ditaufikkan untuk duduk di dalam majlis ilmu. Di antara tanda berkatnya masa seseorang itu, dia digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, melihat situasi sekarang ini, bila kita kata mood orang berada di awal tahun baru ini, dan tahun silih berganti, Masihi dan Hijrinya. Walaupun orang sambut tahun baru semua orang seronok, tapi hakikatnya kita semua menyadari bahawa bila bertambahnya hari, bertambahnya tahun, maka umur kita tadi, umur bertambah, tetapi peruntukan umur untuk hidup di atas muka bumi ini makin berkurang. Itu sepatutnya kita kena faham. Dia orang-orang yang dekat dengan Allah, dia merasakan bahawa setiap kali bertambahnya hari, tidak pun fikir lagi tambah tahun, tambah hari pun sudah menjadikan hatinya risau, kerana detik dia untuk bertemu dengan Allah makin hampir, makin dekat, peruntukan umurnya makin sedikit. Maka dengan itu dia mengambil iktibar untuk mempersiapkan diri dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang sentiasa peka bahawa bertambahnya masa, maksudnya kita ini makin dekat dengan hari terakhir kita hidup di atas muka bumi ini. Dia para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, juga suka kita sebut di awal tahun ini, mengambil mood juga orang pada tahun baru Hijri Masihi ini. Jadi tuan-tuan, kalaulah tak tahu apa benda nak diazamkan ataupun selalu diazamkan tapi tak jadi-jadi, jadi kita orang mukmin itu, keazaman dia adalah pada setiap hari dia bangun daripada tidur, dia akan berazam untuk memperelokkan ibadah dia. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita doa yang kita baca pada setiap kali awal kuliah kita, tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau jemaah masih ingat, kita telah ambil yang kitab Hisnul Muslim ini, tuan-tuan, juga doa ini nanti kita akan jumpa lagi nanti. Dia berada pada bacaan zikir pagi petang ataupun pada zikir selepas solat. Secara khususnya zikir selepas solat, di antara doa-doa yang warid, yang jelas datang daripada Nabi SAW, seperti kata Ummu Salamah bahawa dia mendengar Nabi baca pada setiap waktu subuh selepas solat, tuan-tuan, Nabi baca doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu, nombor satu dia ilmu yang bermanfaat, nombor dua wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, nombor tiga wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi kita cuba sebut azam orang mukmin setiap kali bangun tidur, setiap hari dia akan renew, dia akan tajdid, dia akan peringatkan azam dia. Nombor satu, dia nak cari ilmu bermanfaat. Nombor dua,
dia nak cari rezeki yang diberkati, rezeki yang baik. Nombor 3, dia sangat mohon pada Allah agar Allah jadikan amal dia diterima. Kalau pegang 3 ni tuan-tuan, jadilah azam tahun baru ke, azam hari baru ke, dia sangat membantu kita untuk guide kita, untuk bawa kita menuju ke satu matlamat yang jelas. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita sebut tadi bagi peringatan bagi kita ataupun bagi satu panduan bagi kita, insya-Allah. Kita mohon agar Allah jadikan kita orang yang sentiasa dapat ilmu bermanfaat, sentiasa dapat rezeki yang baik, dan begitu juga kita mohon agar tergolong di kalangan orang yang diterima amalnya. Baik, sikit tuan-tuan dari sudut amal yang diterima ni juga, antara fokus kita adalah amal kita yang berkaitan dengan solat. Antara ciri amal solat yang diterima adalah solat yang khusyuk. Kita mohon Allah jadikan kita di kalangan orang yang khusyuk. Bukankah Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un? Orang yang berjaya, kalau bicara tentang azam ni mesti nak jadi orang berjaya. Keazaman kita dalam hidup untuk jadi orang berjaya, Allah isytiharkan sungguh orang-orang yang qad aflahal mu'minun, orang yang beriman yang berjaya itu sifat mereka nombor 1 Allah Ta'ala sebut mereka ialah orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Allah maj'alna minal khashi'in. Doa selalunya tu, ya Allah jadikan kami di kalangan orang yang khusyuk. Begitu juga tuan-tuan, mengambil situasi sempena berada di surau yang namanya indahnya mukhlisin ni tuan-tuan, juga doa minta Allah jadikan kita orang yang ikhlas. Allah maj'alna minal mukhlisin. Ya Allah jadikanlah kami di kalangan orang yang ikhlas. Cari mari surau ni tuan-tuan, surau mukhlisin ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kita jemaah yang mengimarahkannya adalah orang-orang yang ikhlas. Buat amal ibadah apa pun kita nak ikhlas kerana Allah. Kerana ikhlas inilah yang akan menjadikan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, sedikit tentang peringatan untuk hamba Allah depan ini dan pada jemaah yang dikasihi, berkaitan dengan mood kita kata nak peringat orang tentang sempena azam baru, tahun baru dan sebagainya. Kita sebut sikit yang tu. Baik, begitu juga para jemaah yang dikasihi, meneruskan usaha kita tuntut ilmu ni, kita terus membaca kitab kita. Dan saya suka juga tengok, masya-Allah, unit rakaman kita di surau dan di mana audio kuliah juga, istiqamahnya mereka dengan meneruskan siri ataupun usaha menyebarkan ilmu ini. Masuk tahun baru ni pun sungguh lagi tak semua yang kita jumpa istiqamah tuan-tuan. Kerana ada surau-surau kadang buat sekejap lepas tu mati. Masya-Allah, kalau boleh konsisten macam ni, masya-Allah, satu benda yang sangat baik. Mungkin ada di kalangan jemaah yang tak dapat hadir, mereka dapat ikuti online begini, ataupun di mana-mana tempat mereka berada, ya. Atau di luar negara pun kadang-kadang saya dapat feedback, masya-Allah, ya. Sebab tu kadang-kadang kita bukan suka sangat buat live ni, kita bukan pandai sangat. Tapi bila kita buat, alhamdulillah, kadang-kadang abang-abang yang bawa Grab tu, dia kata kadang-kadang tak dapat join kuliah ustaz. Tapi sambil-sambil dia Grab tu, dia dapat juga, dia cari rezeki tuan. Hujung minggu dia tak ada duit nak tambah dia punya pendapatan, dia nak mari majlis ilmu juga tapi dia tak dapat. Kita kata tak susah zaman sekarang bang, on je, macam-macam kuliah ada. Alhamdulillah, dia pun kadang dapat, ya? Ataupun kadang dia travelling mana-mana. Masya-Allah. Jadi moga Allah Taala berkati semua usaha pihak yang terlibat dalam menyebarkan ilmu, dan sudah pastilah hamba Allah yang kat depan ni, semua para asatizah, ustaz yang menyampaikan ilmu ini, tuan-tuan doakan moga Allah jadikan dia di kalangan orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, ya, orang-orang yang juga di mana dia sebut sesuatu, dialah orang yang paling pertama, paling utama untuk buat apa yang dia bagi tahu pada orang lain. Saya lagi risau tuan-tuan, cerita dekat tuan-tuan bab doa, zikir, banyak cerita dekat orang ni. Kadang-kadang kita duk muhasabah, kita pun kadang-kadang tak istiqamah, kerana malu dengan diri sendiri. Ataupun cerita dekat orang, dekat tuan-tuan, perempuan, pakcik-pakcik, macam-macam abang-abang, kakak, kadang dekat isteri, ataupun kadang-kadang dia pun tak tahu. Bila sembang-sembang dia, oh tak pernah dengar pun, kita rasa Allah salahnya. Kat orang dia aku cerita mengata lah, kat isteri aku tak cerita, ataupun dekat anak-anak. Jadi minta doa pada jemaah dikasihi, mudah-mudahan dengan barakah kita sebarkan ilmu ini, Allah Ta'ala juga buka pintu hati untuk bagi kami ini yang menyampaikan ini, tidak lupa orang dalam rumah kami, isteri dan anak-anak juga disebarkan ilmu kepada mereka. Kerana tanggungjawab kita paling utama sebenarnya adalah orang yang terdekat dengan kita lah, isteri, anak-anak. Macam tuan-tuan pun, apa-apa yang tuan-tuan dapat pengajian di majlis ilmu yang mulia ini, balik jangan lupa share dengan isteri, dengan anak, dengan sahabat-sahabat, ahli keluarga kita. Khususnya amalan-amalan yang kita ambil dalam kitab kita ni, banyak dah kita ambil doa-doa, zikir-zikir yang kadang-kadang tak susah mana pun, ya, yang ringkas-ringkas saja. Baik, seperti kita masuk terus dalam perbincangan kita ni,
kalau ikut dalam perbincangan kita pada malam ini, kita akan sambung perbincangan berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Pertemuan terdahulu, pertemuan tahun lepas tuan-tuan ni tahun baru dah. Yang terakhir kita bincang di bawah pada muka surat 69 pada bacaan zikir pagi dan petang. Di situ kita telah ambil dengan jemaah yang dikasihi zikir pagi dan petang yang kita bacakan hadis kepada para jemaah, hadis yang sahih bahawa Nabi mengajar kepada kita supaya istiqamah membaca ayatul kursi dan baca surah Al-Mu'awwizat, 3 qul tu. Dua ni kita dah ambil. Bukankah dia satu amalan yang senang sangat? Ayat kursi budak-budak kecil pun saya tengok ada yang dah hafal. Boleh kata kebanyakan kita memang hafal ayatul kursi. Kemudian 3 qul tu ataupun digelar dengan nama surah Al-Mu'awwizat. Kita dah baca hadis yang panjang pada tuan-tuan, dah cerita pun kelebihan. Boleh rujuk pada rakaman. Masya-Allah, ni kelebihan ada rakaman ni, boleh ulang kaji balik. Katakan tertinggal, saya pun kadang-kadang rujuk juga rakaman tuan-tuan ni untuk cek balik penyampaian kita. Kadang-kadang ada tersilap dan sebagainya, dan kadang-kadang refer balik stop dekat mana. Kadang-kadang hilang juga, ada tak ada buku ni, kertas jatuh ke mana-mana, cek balik. Terima kasih banyak pada pihak yang rakaman ni, kita semak balik terakhir kita stop dekat mana. Banyak membantu. Jadi bagi tuan-tuan pun kalau ada masa ulang kaji balik. Kalau tuan-tuan follow satu pengajian tu, kalau boleh fokus ikut step by step tu. Kalau tuan-tuan tak tinggal, katakan tertinggal satu slot, dan balik-balik cek balik, kita ada buku rujukan, tengok tajuk dan tengok perbincangan kat situ. Dah ulang kaji. Baru nampak kesungguhan menuntut ilmu tu tuan-tuan. Serta cuba untuk hafal serta konsisten beramal dengannya. Alhamdulillah, antara yang kita tengok ada yang dah kita hafal. Contoh ayatul kursi dan qul huwallahu falaq, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. 3 surah ni memang kita dah hafal. Jadi tinggal lagi kita nak istiqamah dan konsisten seperti mana diajar dalam hadis, dibaca dia pada zikir waktu pagi, dibaca dia pada zikir waktu petang. Kita telah cerita waktu dia bila, pada zikir waktu pagi selepas solat subuh sehingga naik matahari, ataupun boleh dibaca sehingga sebelum zuhur, dan zikir petang dibaca selepas solat asar sehinggalah terbenam matahari, dan boleh naik sampai ke tengah malam. Maksudnya anytime waktu tu kita baca. Tetapi waktu afdal ialah waktu zikir waktu pagi, ialah selepas solat subuh sehingga matahari naik. Itu waktu afdal, terbaik. Habiskan ayatul kursi, kita baca dia bukan ayatul kursi yang dibaca zikir selepas solat. Kita dah cerita dah, lepas solat tu dah satu, tapi yang ni separately dia berasingan. Begitu juga 3 qul, surah 3 qul itu kalau zikir selepas solat dibaca sekali. Maksudnya qul huwallahu sekali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Tetapi zikir pagi dibaca 3 kali. Dia punya set dia sebenarnya. Jadi kalau pagi lepas solat qul huwallahu sekali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Tetapi kalau zikir pagi qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq 3 kali, qul a'udzu binnas 3 kali. Begitu juga pada waktu petang. Jadi kita orang yang belajar ni, kita faham kenapa kita buat 3 kali ni, kerana Nabi sebut dengan jelas, clearly stated dekat dalam hadis. Maksudnya tidak ada lagi pertikaian dekat situ. Setiap apa yang Nabi mention dengan bilangan yang tertentu, wallahu taala alam kenapa hikmah disebut dengan bilangan sedemikian, Allah yang Maha mengetahui. Kita just follow. Macam tawaf juga kenapa 7 kali kan? Jadi kita tak tahu kenapa disebut, kenapa maghrib 3 rakaat. Yang ni dia panggil amrun ta'abbudiyun, benda yang kita disuruh beribadah dengannya, kita tak tahu, kita ikut saja. Jadi begitu juga kenapa lepas solat, zikir lepas solat sekali, tetapi zikir pagi dibaca 3 kali. Baik tuan-tuan, tujuan saya sebut ni untuk bagi saya tanggungjawab untuk diri saya sendiri dan jemaah. Selepas kita belajar, kita kena selalu remind, kena ingat. Bukan ingat pun hari-hari tuan-tuan, melainkan orang yang dapat rahmat Allah. Dan sampai kita dah jadi rutin kita istiqamah, setiap kali automatically sampai je waktu zikir pagi kita baca dia. Waktu pagi itu kita akan teringat nak baca. Waktu petang kita teringat tak habis lagi. Yang untuk zikir petang kita punya dia panggil wazifah ataupun satu tugasan kita, ya, mesti kita buat. Jadi kalau dia jadi macam mana rutin, kita ambil sarapan, ambil lunch, ambil dinner, makanan rohani ni pun dia jadi rutin macam tu. Kalau sampai peringkat tu, masya-Allah, itu memang terbaik. Kita akan merasa kenikmatan beramal dengan amalan yang memang confirm Nabi buat. Setelah kita belajar melalui
disiplin ilmu hadis yang ketat, melalui kajian ulama, kata benda ni memang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi kita selalu doa, ya Allah jadikanlah kami orang yang istiqamah beramal dengan apa yang telah kita belajar. Baik, setelah kita konsisten belajar, di antara tanda keberkatan ilmu ialah selepas belajar dia beramal, kemudian disusuli dengan dia suka sebar dekat orang, dia suka pengat orang lain. Paling tidak orang dalam rumah dia, isteri dan anak-anak. Setiap kali waktu pagi lepas subuh tu dah tanya, yang baca tak lagi zikir pagi, qul Allah dah habis ke? Qul falaq dah habis ke? Qul nas dah habis ke? Sekarang ni medium WhatsApp ni, WhatsApp group adik-beradik kita, anak-beranak kita, kadang satu family kita ada anak-beranak kita punya WhatsApp group. Kenapa tak boleh nak remind sepatah? Ini dah habis ke baca? Ayah kena main peranan, ibu kena main peranan. Tuan-tuan, saling ingat-mengingatkan. Kalau poster-poster kecil yang memperingatkan dalam bentuk grafik yang cantik tu pun banyak bertebaran ada dalam internet. Tuan-tuan boleh juga pergi dekat Facebook saya juga ada letak sikit, dekat page kami Jom Solat juga kita ada buat, dan banyak jugalah asatizah yang lain buat. Jadi copy paste yang sebarkan. Kalau rajin nak letak kat Instagram, letak kat Twitter, letak kat Facebook, letak yang tu. Daripada duk letak gambar artis duk menikah tak habis-habis, duk layan yang tu kan. Sampai sudah ada cerita tu, sampai sudah biar pergi lah dia dah menikah kan. Ataupun cerita lain, yang ni duk trending yang tu. Mari pula jenis perangai remaja suka helikopter jadah ni pelik-pelik ni. Dia bagi trend tu pelik-pelik. Kalau mari jenis artis Korea buat lagu ni nak follow, tu yang jenis TikTok lah tuan-tuan. Sebab kita tak layan TikTok ni. TikTok ni kalau dah masuk kita takut tak boleh nak keluar lah. Kalau kita iman kuat, boleh berdakwah situ terbaik lah. Jadi ini sebab meraihkan situasi yang ada bila mana masyarakat ataupun khususnya remaja, kita ada anak-anak remaja, kita duduk perhati kita macam mana nak jadi dia orang ni dekat dengan amalan Nabi SAW. Kita tengah usahakan apa yang boleh dibuat. Lepas tu guru kami saya ingat, dia kata zaman sekarang orang guna internet, kita kena perangi mereka balik. Perangi dan kurungan maksudnya mereka memerangi kita. Untuk menyesatkan kita, kita kena guna senjata ni balik untuk sebarkan balik ilmu, untuk lawan balik, untuk counter balik. Jadi sebab tu pada asatizah zaman sekarang ni pun kena mengaktifkan benda-benda macam ni. Memang kita kena ada yang sangat aktif. Tuan-tuan tengok Mufti Meng, tuan-tuan. Masya Allah dia punya ni lecture dia punya kata-kata nasihat dia. Begitu juga luar negara kita tengok macam tu. Begitu juga Syekh Arab, Syekh A'id Al-Qarni yang terkenal tu. Jadi kalau tu pun kalau tengok sebenarnya mereka ini diikuti dengan tak ramai sangat berbanding dengan artis. Lagi dahsyat pemain bola, ya. Jenis orang yang buat bisnes ni tuan-tuan, ya. Sifu bisnes ni, Masya Allah. Silap pula bila dia dah sampai peringkat dia dah jadi insta famous ke, dia jadi influencer ke, dia mula membawa masyarakat untuk belajar agama, dan kadang dia tak ada ilmu. Sebab tu timur jadi Allah makhluk halus lah sebagainya kan. Jadi kita pun pelik statement keluar walaupun dia dah minta maaf sebagainya, tapi dia berniat untuk ajak orang kepada agama. Itu tak campur lagi dengan ajaran New Age sebagainya. Banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik akhir zaman ni. Oleh kerana itulah kita sebut pada jemaah kepentingan untuk kita memanfaatkan media sosial ni dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan, Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelum ni kita tengok setiap zaman Nabi yang diutuskan, Allah akan bagi mukjizat yang bersesuaian dengan zaman tersebut. Kalau zaman tu penuh dengan sihir, Allah datangkan satu mukjizat yang untuk lawan kepada sihir. Tengok Nabi Musa dan sebagainya. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi kelebihan pada dia berlawan dengan puak yang guna bahasa yang sangat hebat, bahasa Arab. Allah datangkan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga dengan Nabi Isa, zaman orang boleh ubat penyakit dan sebagainya. Begitulah kalau kita mengaji, maka daripada situ dia panggil fiqh dakwahnya. Zaman sekarang apa dia? Untuk berlawan guna media sosial. Jadi kita juga kena aktif. Sebab tu peranan sahabat-sahabat kita unit-unit yang begini sangat-sangat bermanfaat. Lagi terbaik kalau pandai grafik, pandai video dan sebagainya, itu yang terbaik. Kemudian tengok Masya Allah surah Mukhlisin antara yang terkedepan. Semoga Allah Ta'ala berkati usaha tuan-tuan. Baik, balik pada tadi, poin saya dua tadi, Ayatul Kursi dengan surah Al-Mu'awwizat. Harapnya kita semua istiqamah buat tuan-tuan. Istiqamah, kemudian just remind, hari-hari peringat orang. Bila peringat orang tu sudah tentulah diri sendiri kena buat. Baik, malam ini kita sambung ya tuan-tuan. Maaf terpanjang sikit yang awal tu, mengambil situasi yang ada sekarang ni kita sebut. Sambungan kepada apa yang telah kita ambil, di antara zikir pagi petang yang disebut secara khusus dalam hadis ialah satu lagi bacaan
Nabi baca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar Rabbi a'udzu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, bacaan yang seterusnya ini termasuk dalam zikir pagi petang ialah kalau pada waktu pagi dibaca dengan asbahna wa asbahal mulku lillah, dengan maksud ya Allah kami hayati pagi kami ini dan pagi yang penuh dengan kekuasaan bagi Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, kemudian kita puji Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baginya segala kekuasaan kerajaan, baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa ke atas segala-galanya. Agak-agaknya awal tu boleh hafal tak? Kan kita dah biasa dah zikir pasal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuma nak add on kat awal tu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kemudian sambung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, kalau dapat part tu pun cantik. Kemudian sambung dengan doa, minta pada Allah. Ini pun sangat-sangat baik tuan, kerana awal pagi kita minta agar Allah bagi kebaikan pada kita. Wahai Allah, as'aluka, aku mohon daripadamu khaira ma fi hadzal yawm, mohon kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada selepasnya. Subhanallah tuan, kita diajak oleh Nabi untuk minta benda baik setiap pagi. Kalau kita duk tengok orang duk bagi motivasi perniagaan ke sebagainya, memang dia suruh set otak kita kena positif sebagainya. Islam dah ada lebih awal. Daripada awal pagi disuruh kita untuk minta kebaikan kepada Allah. Bukan takat itu sahaja, disuruh mohon berlindung daripada perkara tak elok. Lalu kita kata wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, aku juga mohon berlindung denganmu daripada segala benda tak elok pada hari ini, yang mana ilmu itu semuanya dalam ilmu Allah. Kita tak tahu ni, start pagi ni nak sampai ke malam ni, benda tak elok apa yang akan jadi. Orang tak boleh jangka. Yang jadi banjir tu pun tuan-tuan kata dalam sejam orang duk perhati, duk ingat tak apa, biar dulu sejam air boleh turun naik. Kita tak tahu dalam sejam boleh berlaku macam-macam. Yang ke depan ni benda yang tak elok, kita minta daripada Tuhan yang jaga alam ini. Aku mohon denganmu ya Allah daripada segala, aku mohon berlindung denganmu ya Allah daripada segala perkara yang tak baik yang ada pada hari ini, wa khaira ma ba'dah wa syarri ma ba'dah, yang tak elok juga yang berlaku selepasnya. Kemudian disusuli dengan doa. Masya Allah, banyak doa dalam zikir ini. Rabbi, wahai Tuhan, a'udzubika, aku mohon berlindung denganmu ya Allah, minal kasal, ni sifat negatif ni, minta jauh daripada sifat pemalas awal pagi tuan-tuan ya. Wa su'il kibar, minta jauh juga ya Allah daripada su'il kibar. Ini diterjemahkan dengan kita ni berlaku dalam keadaan terlalu tua sehingga membawa kepada nyanyuk. Tak nak Allah, susah anak-anak jaga sebagainya. Ya Allah, jangan jadi aku ni terlalu tua sangat sampai nyanyuk ya. Su'il kibar, disuruh minta doa. Kemudian juga Rabbi a'udzubika min azabin finnar, ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada terkena azab dalam neraka, wa azabin fil qabr, dan juga azab di dalam kubur. Subhanallah, cantik doa ni tuan-tuan ya. Jadi zikir itu dibaca waktu pagi dengan sebutan asbahna wa asbahal mulku ya lillah. Jadi tuan-tuan, kalau waktu petang kita kena tukar sikit, kena belajar bahasa Arab sikit. Kalau waktu pagi orang Arab kata sabah, pagi. Kalau petang masa. Jadi dalam susunan grammar yang betul dari sudut ayat di sini, kita tukar asbahna, tukar jadi amsayna ya. Amsayna wa amsal mulku lillah. Baik, kalau tuan-tuan yang ada buku dengan kita ni,
ataupun dalam version PDF tu, dekat footnote tu, nota kaki ditulis di situ, footnote nombor 96, pada waktu petang dibaca dengan amsayna wa amsal mulku lillah. Tukar asbahna tukar jadi amsayna. Kami berpetang-petang, kalau terjemah. Kami berada pada waktu petang ini ya Allah. Kami hayati waktu petang kami. Wa amsa, asbahna dengan wa asbaha tukar jadi amsayna wa amsa. Baik, itu waktu petang, ya. Kemudian bacaan untuk mohon kebaikan pada hari ini, pada waktu petang kita tukar kepada waktu malam, ya. Kita sebut, wahai Tuhan, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal al-yawm tu. Al-yawm tukar jadi al-lailah. Lailah maksudnya waktu malam. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini, fi hadhil lailah. Dalam buku tuan-tuan tu, hadzal yawm tu boleh garis dia, buat nota sikit. Sebenarnya dalam buku ni pun ada footnote dia, nombor 97 tu. Waktu malam tukar kepada hadhihi al-lailah ataupun hadhihi al-lailah. Kemudian ma ba'dahu, hu tu tukar jadi ha. Ini ada kaitan di sudut grammar Arabic bahasa Arab lah. Khaira ma ba'daha, kalau untuk petang. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm, tukar kepada syarri ma fi hadhihi al-lailah. Wa syarri ma ba'dahu, tukar kepada syarri ma ba'daha. Yang itu saja kena tukar. Yang lain boleh baca sama saja. Baik, panduan yang disebut dalam buku ni boleh dirujuk pada footnote yang kita nyatakan tadi. Baik tuan-tuan, kita kata ustaz, yang pendek ni pun tak tentu habis gini, yang tambah yang panjang. Dia buat kalau situ. Relax tuan-tuan. Kita bukan semua kita hafal sekarang ni. Kalau tak hafal, semua dekat smartphone. Tuan-tuan download apps, tekan je Perisai Muslim, ada sahabat kita buat apps dia. Saya tengok banyak juga daripada orang duk buat kadang waktu solat sebagainya, mereka ambil daripada situ. Zikir pagi dan petang. Saya tak pasti juga, kadang banyak apps yang lain lah. Boleh tuan-tuan baca daripada situ. Orang kata ustaz tak ada masa kadang-kadang nak buka apps tu, tapi kalau buka Facebook, Instagram punya layan dan masa. Itulah lemah kita tuan-tuan. Sebab tu apps Quran dengan apps lain dalam smartphone, cuba tengok berapa kali buka apps Quran, berapa kali buka apps yang lain. Kalau kita rasa malu tuan-tuan, betul tak? Lepas tu saya tengok ada satu syarikat, dia develop setiap kali kita open kita punya phone kita, automatically dia akan baca Quran dulu. Kita cuba install ni. Ini untuk cabar diri kita ni, aku mesti baca kalam Tuhan sebelum baca kalam orang lain. Tuan-tuan, jadi kita cuba buat. Tapi kadang-kadang itulah setengah orang tu bila nak cepat tu kita pangkah terus lah kan. Tapi kalau kita setiap kali nak baca website, kita akan baca, dia akan keluar Quran dulu, ayat Quran, satu ayat. Kalau konsisten tuan-tuan, kita boleh khatam Quran banyak kali. Betul kan? Cuba buat tengok, ya. Saya mula-mula dah baca warak debat, kemudian kita cuba buat, Masya Allah, betul. Dia train kita untuk pastikan mesti baca ayat Allah dulu. Jadi poin kita tadi apa tuan-tuan? Kadang-kadang orang kata tak sempat nak baca yang doa-doa ni, tapi sempat pula kalau yang melayan yang lain tu, terutamanya cerita gosip ke, masalah politik ke, cerita balak ni tembang elok tak elok, banjir boleh potong bagi cantik, tak pakai cerita orang tu memang sedap baca. Tuan-tuan, bab nak membahan pula, kalau masuk pula jenis geng-geng netizen yang jenis membantai, dia cukup suka masuk kan, kita layan bukan tak cukup masuk. Jadi betul lah kata ulama', dia kata kalau baca ataupun selalu sebut tentang Allah, jiwamu tenang. Kalau kamu selalu baca tentang apa manusia kata, jiwamu akan kucar-kacir. Bukan tak boleh tengok langsung, boleh. Tapi itulah cabaran kita akhir zaman ya tuan-tuan. Baik, tak apa tu cerita lain, kita masuk ke poin kita ni. Saya suka nak cerita kepada jemaah asal usul bacaan ni tadi, walaupun dia panjang. Kata kita cara nak isu tak boleh nak baca tadi, kita dah sebut tadi, kita tak boleh nak hafal, kita baca through phone kita ataupun apps yang kita cuba sebut pada tuan-tuan, ambil dekat situ, ataupun download version PDF yang kita kata selalu kita sebut pada tuan-tuan, Perisai Muslim, yang tu pun boleh ambil baca, cuma nak cari tu susah sikit. Kalau pakai apps tu boleh terus cari zikir pagi petang, tengok dia lah tekan, okey, tekan dekat tajuk dia tu, kita boleh terus baca dekat situ. Okey tuan-tuan, dia sebenarnya nak dengan tak nak ya, itu ya. Saya ingat ayah saya kecil-kecil dulu selalu kata,
Salahuddin nak Seribu Daya, tak nak Seribu Dalih. Dia dua tu. Sampai sekarang saya dah teringat. Kita banyak sangat alasan ya. Baik. Jadi kalau ingin kita rasa kita nak masuk syurga Allah, syurga Allah ni bukan barang murah, dia barang mahal, dia perlukan kepada kesungguhan. Apa-apa pun perlu effort. Great effort kena tuan-tuan. Nak berjaya, nak achieve KPI hujung tahun kita punya pulun dan perlu kepada effort kan. Jadi tidak ada usaha, macam mana kita nak dapat? Apatah lagi syurga Allah. Sesungguhnya syurga Allah itu mahal, hanya diberikan kepada orang yang bersungguh. Baik. Asal usul bacaan kita tadi dia ada dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka kita nak baca dengan jemaah dengan masa yang ada ni. Hadis yang pertama tuan-tuan, hadis cerita dia daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini untuk rekod berada di dalam Sahih Muslim. Maksudnya hadis ini sahih. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali tiba waktu petang. Baik, hadis ini dia bermula dengan cerita waktu petang, ya. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amsa, jelas dia sebut, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada pada waktu petang, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ni dia duk perhati Nabi, dia observe Nabi buat apa. Ini sifat sahabat. Mereka tengok dan mereka buat. Kemudian bagusnya sahabat Nabi ni, Allah kurniakan ganjaran pahala yang banyak pada mereka, mereka sebarkan kepada orang lain. Sebab tu sampai dekat kita, ya. Dia cerita kata Nabi SAW bila tiba waktu petang, Nabi baca amsayna wa amsal mulku lillah. Ni kata yang kita sebut tadi, amsayna wa amsal mulku lillah, ya. Kejap lagi tak akan jumpa ada hadis yang cerita tentang waktu pagi. Dia sebut dengan asbahna wa asbahal mulku lillah. Nabi baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik tuan-tuan, dia dengar Nabi baca sampai macam tu saja, setakat tu saja. Kemudian ada tambahan riwayat lain. Ni kalau belajar hadis, seorang perawi namanya Al-Hasan, dia kata fahaddatsani Zubaid annahu hafiza an Ibrahim fi hadza. Dia kata aku ada hafal satu tambahan riwayat berdasarkan satu riwayat yang lain disebut namanya daripada Zubaid, daripada perawi yang bernama Ibrahim, bahawa ada ditambah dengan bacaan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Betul. Ini hadis yang pertama. Baik. Dalam riwayat yang kedua, hadis Sahih Muslim daripada Abdullah juga, ya, mengatakan bahawa Rasulullah SAW apabila tiba waktu petang, Nabi membaca kali ini dengan version yang penuh seperti mana yang kita sebut dalam buku kita, ya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailah. Cuma ada tukar sikit, dia ada tambahan min khairi. Riwayat yang awal Allahumma inni as'aluka khaira, terus tak ada min. Artinya kalau tuan-tuan baca tengok ada tambahan min, artinya ada juga riwayat demikian. Ini faedah kalau belajar banyak riwayat di sudut ilmu hadis, kita tahu oh bacaan begini pun betul juga. Wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram. Tambahan riwayat ini ada perkataan al-haram. Al-haram ni sama maksud dengan su'il kibar, terlalu tua sampai bawa kepada nyanyuk. Juga kita minta berlindung, ya Allah tak nak jadi macam tu. Ya, tuan-tuan. Kemudian minta satu lagi tambahan dalam riwayat ini, dia ada tambah wa fitnatid dunya, minta selamat daripada fitnah dunia yang tidak ada dalam riwayat yang awal. Wa azabil qabr, ini ada dalam riwayat yang kita tengok tadi. Baik para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, kemudian ada tambahan cerita daripada perawi yang lain, saya ringkaskan yang tu. Saya baca riwayat ketiga yang menyebut tentang sebutan asbahna. Baik tuan-tuan. Yang ketiga ini riwayat daripada Al-Imam Tabrani. Kalau dua hadis tadi daripada Imam Muslim, riwayat yang ketiga yang kita lihat daripada riwayat Al-Imam Tabrani. Saya tengok di sini para ulama menghasankan sanadnya, seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar wa hasana isnadahu Al-Hafiz Ibn Hajar fi Nata'ij al-Afkar, dalam kitab dia Nata'ij al-Afkar, Al-Imam Ibn Hajar menghasankan sanadnya, artinya boleh diamalkan hadis ini daripada sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu.
saya suka cerita dekat jemaah nama sahabat-sahabat ni untuk kita kaitkan. Teringat doa ni sahabat ni yang beritahu. Baik, yang awal tadi Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ni daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib dia kata tentang kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza asbaha. Okey, tadi Abdullah bin Mas'ud kata dia perhati Nabi bila tiba waktu petang Nabi baca sekian. Kali ini Al-Bara bin Azib kata Nabi SAW apabila tiba waktu pagi Nabi baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Saya sebut banyak kali ni bagi jemaah selalu dengar, maksudnya terus hafal. Pendek je kan, dua kata asbahna dengan wa asbahal. Petang amsayna wa amsal mulku lillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal kibri wa azabil qabr. Ada beza sikit dengan yang awal. Yang ujung tu dia kata, ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada kemalasan. Di sini tidak disebut su'il kibar, tak sebut. Dia kata minal kibri. Kibri ini maksudnya sifat sombong, belagak, ya. Wa azabil qabr, dan minta berlindung daripada azab kubur. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, kita dah dapat dengar 3 hadis Nabi. Walaupun kita bicara tentang satu doa, satu zikir, tapi ada 3 hadis riwayat yang dihimpunkan oleh Syekh Dr. Said Wahab Al-Qahtani dalam syarah kepada Hisnul Muslim. Yang kita ni tuan-tuan, kita ni hanya masukkan doa saja. Tapi kitab tebal kita Arab depan saya ni adalah huraian lanjut yang disusun oleh penulis sendiri. Dia bawakan kembali hadis. Syekh ni baru je meninggal dunia itu tuan-tuan. Moga Allah Ta'ala merahmati dia. Subhanallah, ingat barakahnya kitab ni banyak dia diceritakan ataupun disebarkan kepada orang ramai dari sudut maklumat yang ada dalam hadis ni. Baik. Pada jemaah dikasihi dan dirahmati Allah, di penghujung kuliah kita ni kita sebut pertama sekali kita nak faham di dalam doa ini dia ada nyatakan awal-awal sekali apa kata tuan-tuan, asbahna wa asbahal mulku lillah. Cuba kita perhati maksud dia. Ya Allah, kami hayati waktu pagi ini dan kami mengakui bahawa al-mulku, segala kekuasaan, segala kerajaan adalah milik Allah. Pagi-pagi kita duduk teringat macam tu, petang-petang pun kita teringat itu. Kata ulama dalam huraian lanjut, saya ringkaskan, kalau baca ni panjang lah. Bila mana seorang hamba setiap pagi dan setiap petang masuk waktu malam, dia tanam dalam hati dia kebesaran, keagungan itu adalah milik Allah, dia akan rasa kecil apa yang ada di tangan manusia. Kuasa apa pun yang hebat pada tangan manusia berbanding dengan kuasa Allah, Allah lebih tinggi daripada segala-galanya. So dia takkan takut kepada mana-mana kuasa. Kalau dia bawa kebenaran, dia bertembung dengan satu kuasa yang cuba untuk menghancurkan dia, dia tidak takut. Dia akan terus menegakkan perjuangan dia. Jika perjuangan dia tadi menegakkan hukum Allah SWT, membawa panji-panji agama Allah SWT, dia mengakui kekuasaan Allah, dia takkan takut kepada segala yang lain. Dia akan merasakan keagungan itu adalah sepenuhnya milik Allah. Ni kata ulama. Kemudian selepas dia mengakui akan kekuasaan Allah, datang kekerdilan dalam diri dia, lantas dia kata segala pujian itu adalah milik Allah. Walhamdulillah. Cantik tak doa ni tuan-tuan? Hari-hari tanam diri kita, awal pagi kata, ya Allah, segala kekuasaan milikmu. Justru yang paling layak dia puji adalah Engkau ya Allah, bukan manusia itu, bukan manusia ini, bukan yang ini. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Kemudian disusuli pula kata, kita meletakkan tauhid yang tinggi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ya, dialah yang esa, tiada sekutu baginya. Tuan-tuan, kalau belajar ilmu tauhid, terjemahan yang tepat bagi kalimah la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah. Dekat TV, dekat buku kita jumpa macam tu. Sebenarnya kena tambah secara tepatnya begini yang kami belajar, la ma'budu bihaqqin, tiada Tuhan yang berhak disembah, bukan tiada Tuhan yang disembah, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah, bihaqqin, ya,
La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia sahaja. Allah Azza wa Jalla, Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Setiap pagi dan setiap petang kita train lidah kita, hati kita, kita set kat otak kita, tauhid kita adalah untuk Allah. Allah. Kemudian kita juga kata lahul mulku wa lahul hamd. Sekali lagi kita ulang, tadi dah kata dah kekuasaan Allah. Sekali lagi kita tekankan, baginya segala kekuasaan dan baginya segala kepujian. Yang ini ungkapan yang paling kuat, paling hebat, paling power. Kita kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sangat berkuasa ke atas segala-galanya. Dilatih sebut tuan-tuan. Kita beritahu pada isteri, anak-anak, kita tak ada kuasa, Allah yang paling berkuasa. Allah Maha berkuasa. Ya tuan-tuan. Habis dekat situ baru kita minta. Ini cara yang terbaik, kita puji Allah, kemudian kita minta, wahai Tuhan, aku mohon kebaikan pada hari ini dan kebaikan selepasnya. Baik. Jadi tuan-tuan, masa kita tak banyak, saya sebut beberapa pengajaran daripada hadis ataupun doa ni tadi. Nombor satu, kata Syekh, al-muwazzabah ala hadhihi al-azkar ma'a tadabburin ma fiha min maqasid yaj'alu qalbal muslim muta'alliqan bi rabbih rajiyan maghfiratah wa tami'an fi jannatih. Dia kata muwazzabah, istiqamah kita, konsisten kita dengan zikir-zikir ini, dengan kita mentadabbur, menghayati tentang maksud, tentang makna dia, menjadikan hati seorang mukmin itu sentiasa terikat, berhubung dengan Tuhan, mengharapkan pengampunan kepada Allah dan sentiasa tamak untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah SWT. Baik tuan-tuan, itu dia punya kesimpulan akhirnya. Jadi dah masa waktu, ya. Setakat itu dulu yang kita boleh sebut. Moga-moga ada manfaatnya kepada semua. Moga-moga bermanfaat kuliah pengajian kita pada malam ini. Yang paling penting kita sama-sama amalkan itu tuan. Nampak macam panjang, tapi tak apa, baca daripada buku ataupun daripada apps ini. Masih banyak datang sidang Jumaat. Sekadar itu dulu kita tanggung dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.